Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.1 aliran tenaga dalam ekosistem. Buku teks muka surat 22. 1. Sumber tenaga ekosistem berasal dari matahari. Maksud di sini ialah matahari merupakan sumber tenaga utama. Nombor 2. Tumbuhan hijau menukarkan tenaga cahaya dari matahari kepada tenaga kimia melalui proses fotosintesis. Di sini kita lihat tenaga dari matahari ditukarkan kepada tenaga kimia. Di sini tenaga kimia adalah dalam bentuk makanan. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan menggunakan tenaga matahari, gas karbon dioksida dan air untuk menghasilkan makanan, iaitu tenaga kimia bagi tumbuhan, dan membebaskan oksigen. 3. Tenaga kimia dipindahkan dari pengeluar ke pengguna dalam rantai makanan dan siratan makanan. Mari kita lihat apa itu rantai makanan. Dalam rantai makanan, matahari adalah sumber tenaga utama. Matahari membekalkan tenaga kepada tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis. Proses fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanan, dan tumbuhan bertindak sebagai pengeluar. Tumbuhan ini kemudiannya akan dimakan oleh pengguna primer. Dan berikutnya, pengguna primer akan dimakan oleh pengguna sekunder. Kemudian, pengguna sekunder akan dimakan oleh pengguna tertier. Apabila semua haiwan dan tumbuhan ini mati, ia akan diurai oleh pengurai. Contoh, fungi. Dalam buku teks anda dapat melihat maklumat-maklumat yang lebih terperinci. Di sini kita dapat melihat tumbuhan yang bertindak sebagai pengeluar yang menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Tumbuhan di sini akan dimakan oleh pengguna primer, iaitu biasanya adalah haiwan herbivore atau omnivore. Herbivore bermaksud haiwan yang memakan tumbuhan, manakala omnivore bermaksud haiwan yang memakan tumbuhan dan haiwan. Pengguna primer kemudiannya akan dimakan oleh pengguna sekunder. Pengguna sekunder adalah haiwan carnivore. Pengguna sekunder pula akan dimakan oleh pengguna tertier. Pengguna tertier juga adalah haiwan carnivore. Dan biasanya pengguna tertier ini adalah haiwan yang lebih besar. Apabila semua haiwan dan tumbuhan ini mati, organisma ini akan diurai oleh pengurai. Di sini kita lihat contoh pengurai adalah cendawan. Ini pula adalah contoh siratan makanan. Siratan makanan adalah gabungan beberapa rantai makanan. So di sini kita boleh lihat di mana pokok padi dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Ini menghasilkan satu rantai. Rantai kedua ialah padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Rantai yang kedua. Rantai yang ketiga. Padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Di situ kita lihat ada banyak rantai yang dapat dihasilkan melalui siratan makanan. Okey, berikutnya ialah aliran tenaga dalam siratan makanan. Okey, di sini kita lihat satu siratan makanan. Dalam siratan makanan ini, tenaga berpindah daripada matahari ke tumbuhan, ke belalang, ke burung dan kepada elang. Tapi yang kita nak faham di sini, tidak semua tenaga itu dipindahkan.
dalam proses ini ada berlaku di mana tenaga akan hilang. Kalau di sini kita lihat tenaga yang hilang sebagai haba. Okey. Tenaga dipindahkan dari satu organisma kepada organisma yang lain. Tetapi kena ingat, tenaga hilang kerana organisma bergerak. Maksudnya hidupan itu menggunakan tenaga yang telah ia dapat daripada makanan. Organisma menjalankan respirasi dan dari makanan yang tidak tercerna. Maksudnya tenaga tu hilang daripada tenaga yang tidak dicerna. Tidak semua yang dia makan akan hasilkan perpindahan tenaga. Maksudnya masih dalam tinja tu terdapat lagi sisa tenaga. Itu sahaja untuk kelas pada hari ini. Sekian, terima kasih.